'Cause this is my legacy. This is my legacy. Hai, Shalom. Selamat datang ke Legacy.tv dalam pengajian pendek kita melalui Injil Markus. Nah, persoalan yang saya ingin ajak kita perhatikan dalam video inilah ini. Adakah Yesus Raja orang Yahudi sahaja? Nah, itu persoalan yang penting. Kerana kalau kita membuat pencarian di dalam kitab-kitab Injil dalam Perjanjian Baru, kita mendapati bahawa dalam Injil Matius lebih kurang dalam 4 kali dinyatakan bahawa Yesus ialah Raja orang Yahudi. Dalam Injil Lukas lebih kurang 3 kali, dalam Injil Yohanes lebih kurang dalam 5 hingga ke 6 kali, dan dalam Injil Markus lebih kurang dalam 5 kali. Dan ini saya buat pencarian melalui Alkitab versi Borneo. Jadi lebih kurang dalam 17 hingga 18 kali dinyatakan bahawa Yesus ialah Raja orang Yahudi. Sama ada ini kenyataan daripada penulis Injil, ataupun ini pengakuan Yesus sendiri, ataupun ini tuduhan daripada pihak musuh. Dikatakan bahawa Yesus ialah Raja orang Yahudi. Jadi persoalannya ialah, adakah Yesus hanya Raja bagi orang Yahudi sahaja? Bagaimana dengan kamu dan saya? Kita orang Malaysia ataupun mungkin ada pendengar daripada Indonesia. Bagaimana dengan kita yang bukan Yahudi? Adakah Yesus juga Raja kita? Nah, untuk menjawab persoalan ini, mari saya ajak kita untuk memperhatikan dalam Markus bab yang ke-15 daripada ayat pertama hingga ayat yang ke-5. Saya bacakan dahulu melalui AVB, Alkitab versi Borneo. Awal-awal pagi lagi, ketua-ketua imam segera bermesyuarat dengan para tua-tua, ahli Taurat dan seluruh majlis agama. Kemudian mereka mengikat Yesus, membawanya pergi dan menyerahkannya kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepadanya, "Adakah engkau Raja orang Yahudi?" Yesus menjawab, "Begitulah seperti katamu." Kemudian ketua-ketua imam melemparkan pelbagai tuduhan terhadapnya. Pilatus bertanya lagi kepadanya, "Tidakkah engkau mahu menjawab apa-apa? Lihat betapa banyaknya tuduhan mereka terhadapmu." Tetapi Yesus masih tidak menjawab sepatah pun, sehingga Pilatus keheranan. Ini firman Tuhan. Nah, saya bagikan petikan ini kepada 3 bahagian. Bahagian yang pertama, kita melihat bahawa para pemimpin agama sudah bertekad untuk membunuh Yesus. Mari kita pergi kepada ayat yang pertama. Dikatakan awal-awal pagi lagi, ketua-ketua imam segera bermesyuarat dengan para tua-tua, ahli Taurat dan seluruh majlis agama. Dikatakan awal-awal pagi. Tapi kita tahu melalui pengajian kita dalam 2 video yang lepas, kita mendapati bahawa malam sebelum itu mereka sudah membuat keputusan untuk membunuh Yesus. Itu kalau kita rujuk dalam Markus bab yang ke-14 ayat yang ke-64. Dikatakan, lalu mereka semua menjatuhkan hukuman ke atasnya bahawa dia, iaitu Yesus, patut dibunuh. Juga kalau kita merujuk daripada Markus bab yang ke-14 ayat yang pertama, dikatakan 2 hari lagi akan tibalah perayaan Paskah dan jamuan roti tidak beragi. Ketua-ketua imam dan ahli-ahli Taurat mencari jalan untuk memerangkap Yesus secara tipu daya dan membunuhnya. Jadi mereka sudah bertekad untuk membunuh Yesus. Malah keputusan sudah diambil pada malam sebelumnya. Dan di sini kita melihat sikap hipokrasi mereka yang tidak berhenti-henti. Kalau sebelumnya kita melihat perbicaraan yang haram. Nah, kenapa saya katakan itu perbicaraan yang haram? Satu, kerana ianya dilakukan pada waktu malam. Kedua, ianya dilakukan di kediaman imam besar. Dan ketiga, kita melihat mereka membawa saksi-saksi palsu. Nah, kalau kamu belum lagi menonton video yang lepas, saya sarankan kamu tonton, di mana kita membincangkan bagaimana perbicaraan ini ialah perbicaraan yang haram. Tapi kalau kita pergi kepada Markus bab yang ke-15 ayat yang pertama ini, dikatakan awal-awal pagi mereka mengadakan mesyuarat lagi. Dan ini seolah-olah mereka membuatnya sebagai perbicaraan yang sah. Kerana ianya dilakukan pada waktu pagi ataupun waktu siang, dan besar kemungkinan ianya dilakukan di bait suci. Dan ini kita perhatikan, kalau malam sebelum itu mereka membuat perbicaraan yang haram, dan pagi ini kita melihat mereka membuat perbicaraan yang
boleh dikatakan sah. Tapi di sini kita sudah melihat sikap hipokrit mereka yang tidak henti-henti kerana mereka daripada awal lagi sudah bertekad ingin membunuh Yesus. Dan ini hanya formal untuk mereka melakukannya awal-awal pagi. Dan dikatakan lagi dalam petikan ini, kemudian mereka mengikat Yesus. Dan ini sekali lagi menunjukkan hipokrisi mereka. Walaupun mereka mengadakan mesyuarat yang sah, yang kita panggil sah sebab ianya diadakan pada waktu pagi, tapi tetap mereka mengikat Yesus. Dan mereka sudah menganggap Yesus seorang yang bersalah. Lagi, hipokrisi demi hipokrisi. Dan dikatakan mereka menyerahkannya kepada Pilatus. Nah, mari saya terangkan sedikit tentang Pontius Pilatus. Dia ialah gubernur Roma yang diperintahkan untuk menjaga daerah Samaria dan juga Yahuda. Tetapi kita tahu dalam masuk kepada Markus bab yang ke-15 ini ialah minggu perayaan Paskah. Dan besar kemungkinan dia harus berada di Yerusalem, iaitu di kawasan Yahuda, untuk menjaga keamanan di situ. Dan dia harus bertugas pada ketika itu kerana ramai orang Yahudi daripada Yudea, Samaria, Galilea datang ke Yerusalem untuk menyambut perayaan Paskah. Malah orang-orang Yahudi daripada kawasan-kawasan luar juga datang ke Yerusalem pada ketika itu. Jadi dia harus menjaga keamanan di Yerusalem, oleh itu dia berada di sini pada perayaan Paskah. Dan mereka ingin menyerahkan Yesus Kristus kepada Pilatus. Nah, kita tahu bahawa Pilatus ialah seorang yang kejam dan dia seorang yang jahat. Dan dia tidak disukai oleh orang Yahudi pada ketika itu. Itu kamu boleh baca sejarah. Begitu juga Pilatus juga tidak menyukai orang Yahudi pada ketika itu. Jadi kamu boleh mendapati bahawa ada suatu sengketa di antara Pilatus dengan orang Yahudi, lebih-lebih lagi dengan para pemimpin orang Yahudi, dan begitu juga para pemimpin Yahudi juga tidak disukai oleh Pilatus. Dan di sini saya ingin mengajak kita untuk melihat sejarah dalam Perjanjian Baru. Kita mendapati bahawa ada dua situasi yang membawa dilema kepada Pilatus pada ketika ini. Mereka ingin menyerahkan Yesus kepada Pilatus. Tetapi Pilatus ada dua dilema. Yang pertama, kita harus sedar bahawa kedudukan Pilatus dalam kerajaan Roma itu berada di hujung tanduk. Kerana apa-apa kes seperti pemberontakan terjadi, rusuhan terjadi di Yerusalem, lebih-lebih lagi pada Minggu Paskah, kalau ianya dilaporkan kepada Raja Kaisar, iaitu Emperor of Rome, Raja Roma, dia akan membawa kesan negatif kepada kedudukan Pilatus sendiri. Jadi sangat penting untuk Pilatus menjaga keamanan supaya tidak ada pemberontakan, tidak ada rusuhan pada musim ataupun minggu perayaan Paskah ini. Dilema yang kedua Pilatus ialah dia tahu para pemimpin agama apabila mereka membawa Yesus kepadanya, dia tahu mereka ingin menggunakan Pilatus untuk agenda mereka sendiri. Pilatus tahu dan sedar bahawa Yesus tidak bersalah, dan Pilatus tahu dia dipergunakan ataupun diperalatkan oleh para pemimpin agama pada ketika itu untuk agenda mereka sendiri. Dan ini dua dilema yang ada pada Pilatus pada ketika itu. Nah, kalau saya perhatikan daripada sudut para pemimpin agama, mereka juga ada dua dilema ataupun dua situasi yang membawa dilema kepada mereka. Situasi pertama bagi mereka ialah ini: mereka tidak boleh melaksanakan hukuman bunuh kerana mereka di bawah jajahan Roma. Hanya Roma saja yang boleh mengenakan capital punishment ataupun hukuman bunuh. Dan itu hanya boleh diserahkan kepada Roma untuk membuat keputusan sama ada seseorang itu boleh dijatuhkan hukuman mati ataupun tidak. Mereka tidak ada hak. Mereka tidak boleh melaksanakan hukuman bunuh kepada sesiapa pun. Walaupun kita menyedari kadang-kadang mereka juga melanggar hukum ini. Contohnya
bagaimana mereka merejam Stefanus sampai mati. Kalau kamu baca dalam Kisah Para Rasul bab yang ke-7 ayat ke-58. Tetapi Yesus berbeza sedikit kerana Yesus dia sangat popular pada ketika itu dan Yesus sangat berpengaruh dan dia ada banyak penyokong. Lebih-lebih lagi daripada mereka daripada Galilea. Jadi mereka tidak boleh terus membunuh Yesus, mereka juga tidak boleh melaksanakan hukuman mati terhadap Yesus. Oleh itu mereka membawa Yesus kepada Gubernur Pilatus. Dan dilema kedua mereka ialah ini. Kalau kita baca daripada petikan Markus bab yang ke-14 yang kita sudah perhatikan dalam minggu-minggu yang lepas, saya sarankan kamu tonton, situasi mereka, dilema mereka juga ini. Tuduhan mereka terhadap Yesus sebenarnya tuduhan yang berunsur agama. Iaitu mereka mengatakan bahawa Yesus mengufuri Allah ataupun menghujati Allah kerana Yesus mengakui bahawa dia Kristus anak Allah iaitu setara dengan Allah. Apabila Yesus mengatakan bahawa dia juga anak manusia yang akan duduk di sebelah kanan Maha Kuasa dan datang dalam awan di langit. Itu kamu boleh rujuk dalam Markus bab yang ke-14 ayat ke-62. Jadi mereka membuat keputusan bahawa Yesus harus dibunuh kerana dia menghujat ataupun mengufuri Allah. Dan itu melalui perspektif teologi ataupun daripada sudut agama. Tapi kita kena sedar bahawa Roma tidak berapa peduli dengan unsur agama, tuduhan yang berunsur agama. Orang Roma lebih peduli kalau itu ada unsur ataupun tuduhan yang melibatkan politik. Barulah Roma peduli tentang tuduhan ini. Kalau tentang agama, mereka tidak peduli. Tetapi kalau tentang politik, mereka peduli. Oleh itu, apa yang dilakukan oleh para pemimpin agama ini, mereka mengubah tuduhan daripada tuduhan berunsur teologi dari segi politik, mereka mengubahkannya kepada tuduhan berunsur politik. Dan itu kita boleh baca dalam Lukas bab yang ke-22, 23 daripada ayat pertama hingga ayat yang kedua dikatakan, semua anggota majlis agama bangun lalu membawa Yesus menghadap Pilatus. Mereka mula menuduh dia, kami telah mendapati orang ini menyesatkan bangsa kami, menghasut orang supaya tidak membayar cukai kepada Kaisar dan mengaku dirinya Kristus, seorang raja. Di sini kamu lihat bagaimana mereka mengubah tuduhan Yesus daripada tuduhan agama kepada tuduhan politik. Lebih kurang ada 3 kategori. Mereka mengatakan bahawa Yesus menyesat bangsa Israel, iaitu sebagai ketua pemberontak. Yesus menghasut orang untuk tidak membayar cukai kepada Kaisar, itu melibatkan politik. Dan yang ketiga, mereka katakan Yesus mengaku dirinya Kristus, lebih spesifik lagi seorang raja. Dan semua tuduhan ini melibatkan tuduhan politik. Oleh itu, kalau kita lihat bahagian yang kedua, saya katakan dalam ayat yang kedua dalam Markus bab yang ke-15, Pilatus bertanya kepada Yesus. Pilatus bertanya kepadanya, adakah engkau raja orang Yahudi? Oleh itu, padanlah kenapa Pilatus bertanya kepada Yesus, adakah engkau raja orang Yahudi? Kerana Pilatus berminat dengan tuduhan mereka, mengatakan bahawa Yesus mengaku dirinya Kristus, raja orang Yahudi ataupun seorang raja. Dan di sini kita melihat Pilatus melihatnya daripada segi politik. Dan itulah yang diingini oleh para pemimpin agama pada ketika itu. Nah, mari saya ajak kita untuk melihatkan lagi. Soalan ini penuh dengan anggapan dan juga perspektif. Apabila Pilatus bertanya, adakah engkau raja orang Yahudi? Kita harus melihatnya daripada 3 perspektif. Perspektif pertama ialah kita harus melihatnya daripada perspektif para pemimpin agama. Daripada perspektif para pemimpin agama, apabila mereka menggunakan istilah Kristus, iaitu raja orang Yahudi, sebenarnya mereka merujuk kepada Masiah ataupun Kristus orang Yahudi yang telah dinubuat dalam perjanjian lama, iaitu anak Allah. Itu sesuai dengan soalan yang ditanyakan oleh imam besar kepada Yesus dalam Markus bab yang ke-14 ayat ke-61. Imam besar itu bertanya lagi kepada Yesus, adakah kamu Kristus anak Allah
Allah yang termulia. Jadi dalam perspektif mereka melihat Yesus sebagai, adakah Yesus mengaku diri dia sebagai Mesias ataupun Kristus orang Yahudi yang telah dinubuatkan dalam perjanjian lama, yaitu merujuk kepada anak Allah. Dan mereka tidak semestinya melihat Yesus sebagai ilahi, tapi mereka melihat Yesus sebagai, adakah Yesus mengaku diri dia sebagai Mesias ataupun Kristus, yaitu anak Daud, anak Allah yang dinubuatkan dalam perjanjian lama. Itu perspektif para pemimpin agama. Tetapi kita juga harus melihat perspektif daripada Pilatus. Pilatus, kita sedar bahwa dia bukan orang Yahudi, dia ialah orang Roma. Jadi menurut perspektif Pilatus, apabila dia bertanya, adakah engkau raja orang Yahudi? Pilatus bertanya daripada sudut ini, Kristus, yaitu seorang raja orang Yahudi secara fizikal. Raja ataupun pemimpin orang Yahudi secara fizikal. Kerana kalau Yesus mengaku bahawa dia ialah Kristus, raja orang Yahudi ataupun pemimpin orang Yahudi secara fizikal yang akan memberontak Roma dan sebagainya, kalau ini akan menggugat kedudukan Pilatus sendiri, malah menggugat Kaisar dan juga kerajaan Roma. Jadi perspektif Pilatus apabila dia bertanya Yesus soalan ini ialah lebih kepada soalan dari segi politik. Now, kita harus menyadari juga Yesus ada perspektif dia sendiri. Apakah perspektif Yesus ataupun perspektif Alkitabiah tentang Kristus? Menurut pengertian Yesus sendiri, Yesus melihat diri dia sebagai Kristus, yaitu Mesias, anak Allah yang mulia, yang bukan hanya anak Allah yang mulia sebagaimana yang telah dinubuat dalam perjanjian lama, malah Yesus juga melihat diri dia sebagai anak manusia yang bertakhta dan duduk bertakhta dengan mulia. Sebab itu Yesus apabila ditanya oleh imam besar, adakah kamu Kristus anak Allah yang termulia? Yesus menjawab dalam Matius bab yang ke-14 ayat ke-62, ya, akulah dia. Maksudnya Yesus mengaku bahawa dia Kristus yang dinubuat dalam perjanjian lama ataupun Mesias. Yesus juga mengaku bahawa dia anak Allah yang termulia, dan kemudian Yesus menambah, kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang dalam awan di langit. Dan itu Yesus merujuk kepada Daniel bab yang ke-7 ayat ke-13 hingga ayat yang ke-14. Mari saya bacakan. Dikatakan begini, Aku terus memperhatikan, iaitu Nabi Daniel, dalam penglihatan pada malam itu tampaklah seorang seperti anak manusia datang dengan awan-awan langit. Dia sampai kepada yang abadi dan dibawa ke hadiratnya. Lalu dikurniakan kepadanya kekuasaan, kemuliaan dan kedaulatan, sehingga semua orang daripada segala suku bangsa, bahasa, segala suku, bangsa dan bahasa beribadat kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan kekal yang tidak akan lenyap dan kerajaannya tidak akan binasa. Jadi menurut Yesus, Yesus ialah Kristus, Mesias, anak Allah yang termulia, dan juga dia juga anak manusia yang akan bertakhta dengan mulia. Dan dengan kedatangan Yesus kali pertama, kita melihat bahawa Yesus akan mati di kayu salib, tapi dengan kedatangan Yesus kali kedua nanti, dia akan bertakhta selama-lamanya, dan dia akan bertakhta sepenuhnya, bukan hanya di bumi, malah di syurga. Dan kita tahu dengan memetik Daniel bab yang ke-7 ayat ke-13 hingga ayat ke-14 ini, kita sedar bahawa Yesus bukan hanya mengakui bahawa dia raja orang Yahudi sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Matius bab yang kedua ayat yang kedua, dan juga Yesus bukan hanya mengaku bahawa dia raja orang Yahudi, malah Yesus juga mengaku bahawa dia raja kepada semua bangsa, bukan hanya kepada orang Yahudi. Itulah kenapa Yesus memetik anak manusia dalam Daniel bab yang ke-7 ayat ke-13 hingga ayat yang ke-14. Jadi kalau kamu belum lagi menonton video-video yang lepas di mana saya mengulaskannya dengan lebih lagi tentang siapa Yesus Kristus, kamu tonton, ya. Jadi oleh itu apabila kita melihat ini melalui perspektif
para pemimpin agama, Yesus hanya Mesias ataupun Kristus orang Yahudi yang telah dinubuat dalam Perjanjian Lama. Tapi menurut perspektif Pilatus, Yesus ialah Mesias ataupun Kristus, seorang raja Yahudi yang secara fizikal. Dan tetapi menurut perspektif Yesus ataupun menurut perspektif Alkitabiah, bahawa Yesus bukan hanya mengaku bahawa dia Kristus, Mesias, anak Allah, malah dia juga anak manusia yang dinubuat dalam Daniel bab yang ke-7, sekaligus menyatakan bahawa Yesus ialah bukan hanya raja orang Yahudi, tetapi Yesus juga raja semua bangsa. Sebab itu Yesus menjawab begini, apabila ditanya, adakah engkau raja orang Yahudi? Yesus menjawab, begitulah seperti katamu. Kenapa Yesus berkata begitu? Kenapa Yesus tidak berkata ya terus? Ini kerana soalan yang ditanyakan oleh Pilatus ini soalan yang betul. Memang Yesus ialah Mesias, Yesus ialah raja orang Yahudi. Tetapi perspektif Yesus tentang raja orang Yahudi ini dan juga perspektif Pilatus tentang raja orang Yahudi ini berbeza. Soalannya betul, tetapi perspektif yang berbeza. Sebab itu jawapan Yesus ialah ini, begitulah seperti katamu. Nah, kemudian kita melihat daripada ayat ketiga hingga ayat yang kelima, dikatakan kemudian ketua-ketua imam melemparkan pelbagai tuduhan terhadapnya. Pilatus bertanya lagi kepadanya, tidakkah engkau mahu menjawab apa-apa? Lihat betapa banyaknya tuduhan mereka terhadapmu. Tetapi Yesus masih tidak menjawab sepatah pun, sehingga Pilatus keheranan. Jadi tuduhan demi tuduhan, dikatakan pelbagai tuduhan, banyak tuduhan, tetapi Yesus berdiam. Yesus tidak menjawab sepatah pun, dikatakan dekat firman ini. Dan ini sesuai dengan apa yang telah dinubuat dalam Yesaya bab yang ke-53 ayat yang ke-7, di mana dinyatakan bahawa Yesus ataupun hamba Allah ini dikatakan bahawa dia dianiaya dan ditindas, tetapi dia tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa untuk disembelih, seperti domba yang senyap di hadapan orang yang menggunting bulunya, maka dia tidak membuka mulutnya. Jadi Yesus tidak menjawab, kerana ini sesuai dengan nubuat dalam Yesaya bab yang ke-53 ayat yang ke-7. Begitu juga Yesus tidak berguna lagi untuk Yesus menjawab, kerana saya katakan tadi mereka sudah bertekad untuk membunuh Yesus. Oleh itu Pilatus dia sangat keheranan. Dan biasanya apabila orang berada di hadapan Pilatus dalam perbicaraan, orang akan merayu-rayu kepada Pilatus. Tetapi Yesus tidak menjawab sepatah pun perkataan. Yesus berdiam. Dan kita juga tahu sebagaimana para pemimpin agama sudah bertekad ingin membunuh Yesus, jadi tidak berguna untuk Yesus menjawab balik. Begitu juga kita sedar bahawa Yesus juga sudah bertekad. Yesus bertekad untuk melakukan kehendak Bapa. Itu kalau kita lihat dalam Markus bab yang ke-14 ayat yang ke-36. Aba Bapa, segala-galanya dapat kau lakukan. Edakanlah cawan ini daripadaku. Namun demikian, bukanlah kehendakku, tetapi kehendakmu yang terlaksana, kata Yesus. Jadi Yesus juga bertekad untuk melakukan kehendak Bapa. Oleh itu Yesus tidak menjawab sepatah pun, dan Pilatus keheranan. Nah, apabila kita kembali balik kepada persoalan kita, adakah Yesus raja orang Yahudi sahaja? Kita melihat melalui 3 perspektif ini. Yang pertama, melalui kelahiran Yesus, yes, Yesus memang raja orang Yahudi. Itu kan merujuk dalam Matius bab yang kedua, ayat yang kedua. Apabila ahli ilmu bintang ataupun orang Majus mengatakan di manakah Yesus, iaitu raja orang Yahudi, anak itu raja orang Yahudi. Dan ini juga dikuatkan dalam Matius bab yang ke-22 ayat yang ke-6, di mana memetik Milka, Nabi Milka, iaitu dalam bab yang ke-5 ayat yang ke-2, merujuk kepada Yesus sebagai raja ataupun pemimpin orang Yahudi. Ya, Yesus ialah raja orang Yahudi. Malah Yesus sendiri melalui kelahirannya ialah seorang yang berbangsa Yahudi. Tetapi kalau kita melihat dari sudut nubuat, kita mendapati bahawa Yesus juga raja,
tetapi raja yang akan mati bagi dosa manusia. Dalam Yesaya bab yang ke-9 dinyatakan bahawa akan datang seorang anak yang dia juga dipanggil sebagai seorang raja. Tapi kita juga melihat dalam Yesaya bab yang ke-53 bahawa dia, iaitu hamba Allah itu, raja itu, dia akan mati bagi dosa manusia. Jadi menurut nubuat, Yesus raja yang akan mati bagi dosa manusia. Tetapi kalau kita lihat melalui iman, Yesus ialah raja bagi orang yang beriman. Itu paling jelas sekali kalau saya ajak kita untuk melihat dalam 1 Timotius bab yang ke-6 ayat ke-12 hingga ayat yang ke-16 dikatakan begini. Berjuanglah dalam perjuangan iman yang benar, berpegang teguhlah kepada hidup kekal. Kepada hidup itulah kamu telah dipanggil ketika kamu membuat pengakuan yang benar di hadapan saksi yang ramai, di hadirat Allah yang memberi nyawa kepada segala sesuatu, dan di hadapan Kristus Yesus yang memberikan kesaksian akan pengakuan yang benar kepada Pontius Pilatus. Aku berpesan kepadamu, taatilah perintah ini dengan sempurna tanpa celah hingga hari Yesus Kristus Tuhan kita datang kembali, yang akan ditunjukkan Tuhan pada masa yang ditentukan olehnya sendiri. Dia pemerintah terpuji dan satu-satunya Raja segala raja, King of Kings, dan Tuan segala tuan, Lord of Lords. Hanya Dia yang hidup selama-lamanya, wujud dalam cahaya yang tidak dapat didekati, tidak pernah dan tidak dapat dilihat manusia. Baginya penghormatan dan kuasa selama-lamanya. Amin. Jadi untuk menjawab persoalan kita, adakah Yesus Raja orang Yahudi saja? Kita melihat melalui kelahiran, ya, Yesus Raja orang Yahudi. Tetapi melalui nubuat, kita juga melihat Yesus Raja yang akan mati bagi dosa manusia. Tetapi kalau kita melihat melalui sudut iman, Yesus ialah Raja bagi orang yang beriman kepadanya. Jadi Yesus bukan hanya Raja bagi orang Yahudi, malah Yesus ialah Raja segala raja, Raja yang akan bertakhta selama-lamanya. Sebenarnya yang kita lihat dalam Daniel bab yang ke-7, Yesus juga Raja bagi sesiapa saja yang beriman kepadanya. Dialah Raja segala raja dan Tuan segala tuan, Lord of Lords, Kings of Kings. Melalui apa? Melalui iman kepada Yesus Kristus. Kita sedar Yesus mati di kayu salib dan kemudian Dia bangkit semula daripada kematian, dan ini menunjukkan bahawa kemenangan Yesus, dan Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan ini menunjukkan bahawa Yesus bertakhta dan akan bertakhta selama-lamanya. Kalau kita datang melalui iman kepada Yesus Kristus, Dia juga ialah Raja kita, sebab Dia Raja bagi orang yang beriman. Datang kepada Yesus. Amin.